Okay, hai. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi ke? Pukul berapa sekarang? 10.30. Okay. Dah lama dah Cik Su tak online kan? Tak live. Hampir seminggu dah rasanya. Sebab melayani dan menyantuni keramat hidup Cik Su yang datang daripada Negeri Sembilan. So, bukan tak live tapi Cik Su keep posting lah di Facebook, tetap aktif dengan Syakli, dan sambil menjagalah mak Cik Su yang datang daripada Negeri Sembilan. Dia tak berapa sihat, dia batuk, and then datang sini, and Allah bagi kesempatan lah untuk Cik Su jaga mak Cik Su lah sementara dia ada kat sini. So sebenarnya parcel ni dah datang sampai 2-3 hari dah kan. Cik Su ada update 2 parcel besar dan juga Cik Su restock lagi untuk stok yang ada kat tangan Cik Su lah, untuk sempena promosi untuk Merdeka. Okay, so pagi ni sebenarnya nak jogging tapi tak boleh nak jogging pagi sebab sebenarnya Cik Su dalam proses pindah kedai, maksudnya tutup kedai di Rantau Panjang dan akan bulan 9 ni akan start buka kedai di Aeon Mall Kota Baru. Cuma terpaksa tutup sini sebab tak ada orang nak jaga kedai lah. So Habi nak buka kedai di Aeon. Alhamdulillah Allah bagi rezeki dekat Aeon Mall lah. Semoga kat situ bertambah-tambah lah rezeki kan, untuk keluarga Cik Su lah. Sama-sama kan doa untuk Cik Su. Okay, so first kita nak unboxing dulu apa yang ada kat dalam parcel ni. Sebenarnya dalam minggu lepas, seminggu ni lah, banyak produk-produk Syakli yang masuk kan. So kita orang kena cepat-cepat grab lah. Kalau tak grab akan sold out. So kalau sekarang ni produk hot ni macam ESP, Vertimesi, BB Complex, Osteomatic, memang kalau nak beli dekat web tu memang selalunya tak ada. So korang kena grab dekat agent lah, ataupun SID yang sah lah, untuk dapatkan produk hot ni. Sebab tu sekarang ni kalau ada produk baru sampai, kita akan grab cepat-cepat. Kita akan ambil order awal-awal supaya tak terlepas lah stok tu, macam tu. Okay, sebab musim COVID ni kan, dia kemasukan produk tu dia jadi terhad lah. Dia satu masa tu dia tak boleh atau banyak-banyak terus. Dia ada step by step dia lah, berapa kota-kota dia, berapa boleh masuk. Okay, sebab tu dia sangat limited untuk musim COVID lah. So kita sama-sama lah berdoa supaya COVID ni tiada, ataupun Allah angkat supaya kita menemui penawarnya vaksin untuk melawan COVID ni. Amin. Kita bagi jemaat ni kan, kita doa lah lebih sikit menjarak. Okay, yang first tak ada. Inilah produk hot yang susah dulu, memang putus stok tau, dan datang dengan limited. Sekarang bila dia dah masuk, so kena grab lah cepat-cepat sebab ramai tanya ESP kan, soya protein ESP yang sangat bagus untuk semua masalah tubuh badan kita. InsyaAllah ESP sangat-sangat membantu dalam mengurangkan lah masalah tu. Okay, next yang kedua pula, kita unboxing dulu atau kita cerita. Okay, alright, sekejap. Siapa-siapa yang ada yang tengok live Cik Su tu boleh lah, mungkin ada manfaat, ada yang bekerja, ada yang duduk rumah tu, boleh lah sama-sama tengok live Cik Su. And then kalau boleh tekanlah butang like, share ataupun komen lah kat bawah tu. Okay, nak tanya soalan pun boleh. InsyaAllah Cik Su try bantu jawab lah.
Okey, yang ni pun ESP juga. ESP ni kalau kita misalannya lah kan, kita macam apa orang kata, kita nak consume ESP ni untuk kurus kan, macam Cik Su lah. Cik Su makan ESP sebab Cik Su nak turunkan berat badan, nak hidup sihat, on diet, dan perlukan ESP untuk sebagai pengganti nutrien Cik Su lah. Kalau Cik Su ambil diet tu tak cukup nutrien kan, so ESP ni sangat-sangat membantulah. And then dengan ESP juga of course setakat kita dapat tenaga, and then dia mengenyangkan lebih lama kan, mengelakkan kita rasa lapar, selalu lapar. Tapi dan masa yang sama kan, dia cure tau, dia cure kita punya masalah lain, ataupun kita dapat benefit yang lain juga, macam kulit cantik, gebu, tiba kulit yang kusam tu jadi cerah, macam tu. Bila kita sebagai ibu, mak ni kan, bangun pagi, Cik Su bangun hari-hari pukul 5 pagi untuk siapkan anak sekolah, sampailah untuk siapkan anak sekolah, sampai anak Cik Su yang sekolah yang umur 6 tahun tu pergi sekolah pukul 8 pagi. So kerja Cik Su memang daripada pagi lah. Yang ni botol yang pendek ni performance drink. Performance drink ni sangat bagus. Dia adalah minuman isotonik daripada Shaklee. Okay, so apa Cik Su nak share kat sini kan, tentang dua produk ni, ESP dan juga performance drinks ni. Apa yang bagusnya adalah ESP ni dia selain untuk kurus, semua orang tahu kan dia boleh kurus cantik, dan dia ini adalah sangat-sangat bagus untuk pengidap gastrik lah. Cik Su pun pengidap gastrik juga, tapi tak adalah yang kronik tu, tapi benar lah sampai pergi kecemasan sebab gastrik terlalu sakit. Okay, kita juga perlu tahu macam mana gastrik tu berlaku. Sebab apa gastrik tu, kita dapat gastrik sebab terlalu banyak asid gastrik tu dalam perut kita, sebab kita selalu tak makan kan on time, perut tak boleh kosong. Kalau gastrik kita tak boleh kosong, kena makan on time, kena perlu ada isi dalam perut kita kan. Macam tu. Sebab tu kalau kita orang yang gastrik ni, bila dia tak makan, dia akan pedih perut. Dia pedih perut sebab apa? Sebab asid dalam perut tu, bila dia bangun pagi kan, kita tak makan, perut kosong, and then dia nak mencerna, dia akan automatik akan buat proses pencernaan dalam perut kita, and then tak ada makanan, so dia tak boleh nak cerna something, and then sebab itulah dia cerna dinding usus kita, dinding perut kita tu, dia proses. Sebab tu asid gastrik tu proses, dan lagi lama kita biarkan dan kita tak ubat benda tu, dia akan menyebabkan dinding perut kita tu semakin menipis. Sebab tu bila semakin menipis, sebab tu kita akan cari sakit perut, sehingga ada yang sampai berguling-guling. Cik Su sampai ada sekali lah sampai tahap macam tu, sampai pukul 2-3 pagi dah tak tahan sangat, pergi kecemasan. Pergi kecemasan, dia bagi pun ubat apa, ubat angin tu je. Dia kena makan lah, memang tak ada ubat, masuk air bagi ubat angin, ubat gastrik tu kan. Ubat gastrik kan dia bagi ubat angin tu kan, yang berangin tu je lah ubat dia. So sampai bila Cik Su jadi macam tu kan, Cik Su fikir sampai bila kita nak mengalami kesakitan itu, padahal sakit tu kita boleh ubat, maksudnya kita boleh kurangkan. Hai Azwan Lam, terima kasih watching Cik Su. Hope dapat manfaat lah daripada sharing Cik Su ni. Okay, Cik Su teruskan. Apa yang berlaku kan, bila kita kena gastrik tu, kita boleh selain kita jaga pemakanan kita, kena makan on time, dan juga tidak boleh makan pedas, minuman bersusu, dia susu tu kan, mesti kita orang yang gastrik ni macam tu tau. Dia macam Cik Su sendiri pun pakai gastrik, Cik Su akan makan on time dan makan berat. Mesti makan nasi. Cik Su tak makan roti, Cik Su tak makan benda lain. Cik Su akan ambil, make sure mesti apa pun, kalau sakit perut ke, perut masuk angin ke, sebu ke, make sure Cik Su tahu lah kalau kita sebu, sakit perut ni, macam
perut macam penuh je kan, nak makan, nak lapar tapi tak rasa nak makan, nak makan lapar tapi tak rasa nak makan sebab kita rasa perut tersebu. And then apa yang saya buat selalu, yang normal lah saya buat adalah makan nasi. Wajib makan nasi, benda berat, bukan mie, bukan roti, bukan susu, bukan air, tapi nasi. Ikutlah nasi apa tapi nasi, sebab benda berat ni dia akan menolakkan lah, angin tu akan keluar. Kalau korang tak pernah cuba, korang takut tapi memang kena paksa lah. Kalau buka sebu ni, macam pagi tadi pun mak cik Su pun dia cakap dia perut dia sebu. Malam tadi lah dia kata perut sebu, pasal tak nak makan malam. Mak cik Su tak boleh tak makan malam, tapi cik Su paksa dia. Cik Su paksa apa? Makan nasi. And then lepas dia makan nasi, terus lega. Dia kata sedap lah makan nasi, dia kata lega, boleh sedawa, boleh keluar angin. Dia cakap terus jadi rasa kenyang. Sebab tu kalau kita perut sebu macam mana pun, kita rasa tak nak makan, kita kena paksa makan. So itu daripada secara normal yang kita tak ada bantuan apa-apalah kan. Tapi sejak ada ESP ni, bila kita ada ESP ni, macam mana dia membantu. Satu, dia bila walaupun kita tak makan nasi, bila kita kena gastrik tu, tapi kita dah minum ESP, protein. And then apa yang berlaku bila kita bangun tidur tu, perut takkan rasa kosong. Sebab kita dah letak dengan protein. ESP ni protein tau, sumber protein. Macam sumber kita ambil daripada ikan, daripada ayam, daripada daging, kacang-kacang kan. Tapi ESP ni daripada protein soya kan, bahan organik lah, non-GMO, bukan genetik, dia pure daripada soya sendiri. So bila kita minum segelas ESP ni, walaupun kita tak makan nasi, untuk yang gastrik ataupun perut selalu sakit pagi tu kan, gembung ke apa, kita makan ESP. And then bila proses pencernaan tu berlaku, dah ada something dalam perut yang ESP ni, dia akan proses ESP. Sebab tu yang pesakit gastrik ni, dia boleh dikurangkan dengan konsum ESP secara konsisten. Tak adalah hari ni makan yang sihat kan. Masuk pun juga macam gastrik lain pun, kita kena jaga pemakanan yang berterusan. Bukan yang hari ni kita kena gastrik, kita jaga pemakanan terus sihat kan. Tapi dengan ESP ni mesti kena konsisten lah. Ada orang tu 2 tong ni dah mengurangkan. Macam Cik Su sendiri pun sampai dah tak ada dah ESP, gastrik tu dah terasa dah dari pagi perut kosong. Sebab Cik Su pagi wajib lepas subuh, sebelum nak sediakan apa-apa tu, Cik Su akan ambil zinc dan juga vitamin C. And then after 5 minit 10 minit, Cik Su akan ambil secawan ESP. Shake lah, kita shake sesudu ke sesudu setengah ke, ikutlah kita punya penggunaan. Kita cover dulu perut kita sebelum kita sarapan tu dengan ESP. Tu cara Cik Su lah. Maybe untuk gastrik pun kena macam tu lah. Dia kena sentiasa, orang gastrik kena sentiasa makan. Ada orang tu kan sentiasa makan je gemuk kan. So ESP ni dia mengenyangkan dan tidak, InsyaAllah dia tidak menaikkan berat badan. Okay, tu bagusnya ESP ni. Khas untuk yang gastrik memang bagus. And then ESP ni satu lagi, untuk ibu hamil pun bagus. Sebab apa? Sebab kita ibu hamil ni kadang dia makan banyak. Cik sendiri kan makan banyak sampai berat badan tu naik banyak sangat, sampai nurse pun marah kan. Kenapa berat banyak sangat, naik semua. So ESP ni membantu kita mengurangkan makan kita lah. Maksudnya nafsu makan kita tu semakin berkurang, tapi kita tetap kenyang dan nutrien dalam badan kita tetap cukup. Boleh maintainkan lah, menjaga kenaikan berat badan tu, macam tu. And then untuk ibu menyusu pula, ibu menyusu ni pun Cik Su suka. Sebab salah satu sebab Cik Su konsum semula ESP adalah Cik Su nak banyakkan air susu Cik Su juga lah. Sebab Cik Su menyusu baby yang berumur 1 tahun 8 bulan, anak bongsu tu. Cik Su ada anak yang 3 orang sebelum ni. Yang anak first tu tak fully BF, hanya 4 bulan. And then yang second and third tu semua 2 tahun lebih. Lepas daripada eksklusi 2 tahun lebih lah. Dia 4 bulan, ada 2 tahun setengah macam tu. Lama. So masa tu orang kata tak konsum ISP pun boleh je nak nak menyusukan anak sehingga 2 tahun. Tapi efek dia adalah kegemukan. Sebab kalau ibu menyusu, dia akan sentiasa lapar. Itulah yang berlaku pada Cik Su masa anak nombor 2 dan nombor 3. Cik Su keep going lah. Nak banyak susu anak ni kena kenyang ni, nak sihat ni. Daripada kita nak suruh anak makan macam kita yang sihat-sihat, yang banyak ni tak boleh kan. Budak-budak dia kena ikut, dia suka ikut cara dia. And then apa yang kena buat, yang kena berikhtiar adalah ibu lah. Mak-mak ni kena berikhtiar dengan cara
Cik Su dengan cara Cik Su masa tu makan banyak. Memang banyak. Cik Su pun bila suami tengok Cik Su sendiri makan pun tak boleh nak bayangkan. Ya Allah, banyaknya aku makan. Dulu tak macam ni pun. Tapi kesebabkan mindset kita kata kena makan banyak untuk banyakkan air susu. Tu yang Cik Su buat. And then effect dia gemuk lah. Bila gemuk, rasa menyesal lah kan gemuk tu. Susu baby banyak dah untuk baby ni. Tapi kita gemuk dan kita datang pula masalah lain. Sakit tumit lah, sakit lutut lah. Nak sembahyang pun sakit dah macam orang umur 60-70 tahun. Lutut dah sakit semua kan. Padahal umur tak sampai 40 tahun lagi. Baru 36, 37 macam tu kan. Dah sakit lutut. Sampai angkat dah. Macam tu. Sebab itulah Cik Su konsum balik ESP. Untuk mengenyangkan dan juga dia buat kebaikan dia kepada ibu Yusa lah. Dia membanyakkan susu ibu dan juga memekatkan. Maksudnya memekatkan tu walaupun baby minum sikit, kita tak kenyang. Dia akan rasa kenyang lah. Walaupun amonya sikit. Tu yang kita nak sebab dia penuh dengan nutrien dalam susu ibu tu. Okay, sebab apa? Kalau ibu minum ni, ESP ni, konsum ESP ni, dia akan mencukupkan nutrien untuk ibu. Dan sekaligus dia akan mencukupkan nutrien untuk susu ibu, untuk baby dia. Ya. Tutup pintu kakak. Adik jatuh. Okay. Macam tu lah. Tu bagusnya ESP ni. Semua insya-Allah semua masalah yang minor-minor untuk diri kita ni boleh konsum ESP lah. InsyaAllah ini sangat membantu untuk ibu, orang-orang yang aktif ke, yang bersukan Cik Su. Dia membantu memejakan otot. Maksudnya kita terlalu dengar kan coach cakap, kalau kita pergi gym ke apa kan, dia kata lepas kita orang yang dah tak biasa, yang biasa baru-baru nak pergi gym, baru berjoging ke, baru nak aktif bersukan bersenam ni, dia akan sampai dia akan tiba-tiba akan rasa sakit. Sakit apa? Sakit kaki kan. Sakit paha macam Cik Su itu. Masih SP belum sampai lagi. Masa tu stok habis, nak tunggu stok baru. And then Cik Su terus bersenam dekat rumah, buat workout untuk 30 minit je, tak lama pun. Besoknya 4 hari tak boleh bangun. Sebab apa? Sakit paha, sakit betis. And then bila Cik Su tanya coach ke, tanya orang yang ada pengalaman dengan bersenam, dia kata sebaik-baiknya selepas kita berlari ke, berjoging, pergi gym atau bersenam apa, workout apa, kita wajib ambil protein. Lepas tu wajib ambil protein. Maksudnya tak kisahlah kalau kita tak ada, kalau dulu tak pakai SP, kita akan ambil susu kan, minum susu. Dia bukan sebab kita hydrate ke apa, tapi sebab kenapa kita kena perlukan protein tu, sebab masa kita kita bersenam ni, otot kita akan kejang, dia tengah bekerja, and then kita berhenti, dia akan kendur. And then masa kendur tu, kenapa protein diperlukan? Supaya dia memejakan otot tu supaya tak kendur, and then akan sakit lah. Jadi bila tengah bekerja-kerja, kita kena bagi dia something untuk bagi dia rehatkan otot tu. Sebab tu protein diperlukan untuk rehatkan otot tu. Sebab tu orang minum susu, ataupun kalau dengan Shakely, kita akan minum ESP ni. Sebab tu bila kita bersukan, kita protein kita cukup, kita bersenam ke main bola, bersenam ke apa, protein kita cukup, kita akan mendapatkan, badan kita akan fit tau. Ada orang bersukan pergi tu, tapi kita tak makan something yang nak apa orang kata, nak firmkan otot tu, kita akan nampak kita punya body kita tak fit, dia akan nampak macam kendur, macam tu. Bila kita dah lose weight tu kan, kita akan nampak tau badan kita akan jadi lembek-lembek tu kan, macam lebih-lebih tu, dia tak pejal, dia tak kejap dekat body kita. Tu sebab kita kurang protein lah tu, kurang protein. Untuk turun berat badan, yang gemuk nak kurus, apa yang perlu kita fit untuk kita fitkan bentuk badan kita balik super macam dulu, yang dengan berat badan kita dulu kita fit kan, adalah dengan cara lebihkan protein lah. Kena protein kena cukup, baru badan kita fit dan badan kita kejap, macam tu, firm bagi dia punya otot tu. Tu bagusnya ESP ni, kerja dia menjaga, menganjalkan aset-aset wanita dan juga aset-aset lelaki jugalah. ESP. So kalau ada orang tu kata lepas nampak mesti lapar kan, memang betul. Lepas kita jogging ke apa, kita workout, kita akan rasa lapar dan kita akan makan banyak. Kata kita jogging banyak dah, kita makan pun banyak yang berberat kan, so tak bagus lah juga. So apa yang kita buat untuk ESP ni adalah kita makan workout banyak,
And then kita rasa kenyang, and then kita rasa lapar, kita minum ESP, dia akan mengenyangkan dan juga menyihatkan otot-otot kita. Okey. Ni untuk ESP lah. So yang PD ni kita panggil performance drink dia, natural orange yang Cik Su beli ni. Yang bagus untuk ni, ada gambar orang naik cycling kan, orang naik basikal. So ni memang minuman isotonik daripada Shaklee. Memang bagus untuk orang yang berjogging, bersenam lah, untuk betul ibu menyusu. Sebab dia apa, dia adalah sebagai sumber air yang untuk tidak menghidratkan badan kita. Okey, macam bersenam kan kita berpelus semua kan. So dengan performance drink ni, kita bila kita minum dia, dia akan rasa sihat lah. Okey, dia memenuhi air kita hilang dari badan tu, dan dia ni lah bagi air tu jangan terhidrat. Okey, isotonik ni sebenarnya hanya direka dan ujian klinikal mengatakan bahawa dengan performance drink ni, kita panggil PD ni, short form dia adalah 6 kali ganda lebih bagus daripada produk lain. Dia punya rumusan atau ramuan yang ada dalam PD ni 6 kali ganda lagi bagus lah untuk otot kita. My husband. Okay. Dan juga rumusan dia ni dipatenkan oleh Shaklee. Orang lain, produk syarikat lain tak ada, tak boleh. And then ini adalah minuman pertama untuk digunakan di Amerika Syarikat untuk atlet-atlet diorang. Okey. Ni untuk secure balik bendali yang dalam badan yang keluar, and then dia top up balik. PD ni memang bagus. And then ada juga daripada zaman tahun 1980-an, saya rasa kalau mengikut baca sejarah kan, ada dia ada satu spot tu yang naik kapal terbang menggunakan tenaga manusia. Maksudnya kapal terbang tu dia terbang tapi menggunakan kayuhan daripada tenaga manusia. And then yang Shaklee punya team yang consume performance drink ni dapat tempat pertama lah, maksudnya lebih lama. Saya rasa dalam 78% kot ketahanan dia terbangkan kapal terbang dia dengan menggunakan tenaga manusia. Ni performance drink ni dia bagi tenaga kita lah. Macam isotonik kita yang sekarang ni, kita tahu macam 100 plus kan, tapi 100 plus tu dia ada gas. Yang ni dia ada gas dan bukan karbonat lah, bergas lah. Dan juga dia less sugar. Dia ada gula tapi dia less sugar. Okey, sikit je gula dia. So dia memang bagus untuk isotonik lah, pengganti kepada kalau siapa yang suka 100 plus tu. And then bolehlah Cik Su saja sangat makan PD ni. Sebab apa? Dia sihat dan tidak memudaratkan kepada tubuh badan. Okey. Dia ni. Okey. And then benarnya banyak Cik Su ada tahu. Kita pun ada shaker. Kalau korang beli ESP ataupun PD, Cik Su akan bagi free gift lah, sebab shaker ni sebagai free gift. Okay. And then Cik Su sekarang ada 5 tong ESP. Okay, ni ada 5 tong ESP, and then satu dah ada orang booking. Cik Su ada lagi dua dah ada orang. So Cik Su ada lagi 3 lagi tong untuk korang nak lah. Cik Su pun ada lagi order lagi juga sebenarnya. Okay. Kejap. Okay, and then apa lagi Cik Su ada? Okay, Cik Su ada ni. Yang ni kita panggil herbal blend. Cream herbal blend. Cik Su ada 3 cube lah. Yang ni pun last Cik Su boleh grab. Sebab setiap orang pun boleh dapat 5. Tapi kota yang Cik Su dapat 5, dan Cik Su dapat kota 3 je. Okay, setiap orang dapat 5, tapi Cik Su dapat 3. Boleh grab 3. Sempat grab. So apa yang bagus dengan herbal blend ni, memang orang cari. Lagi-lagi yang ada baby. Okay, Cik Su guna herbal blend ni sejak anak Cik Su yang first lagi. Sekarang anak Cik Su 4. Yang anak first tu dah umur 10 tahun. Darjah 4. Memang
anak Cik Su yang first tu dia orang panggil kulit lokek tau. Kulit lokek ni orang Kelantan lah panggil. Kalau kita macam sensitif lah, kulit sangat sensitif. Salah pampers pun tak boleh. Banyak salah pampers pun masa dulu tu pampers pepet je dia boleh pakai. Pampers yang Mefoko yang tu semua tak boleh. Semua melibatkan ruam. Dekat punggung, dekat sebelah kelengkang dia kan. Nak Cik Su yang first tu lelaki. So lepas tu krim hospital pun ada, klinik pun ada, pergi farmasi, lepas tu beli produk pun kat luar pun, yang lain pun guna memang tak jalan. Maksudnya makin lama makin teruk. Yang ada kadang-kadang berhenti, tiba-tiba esok ada lagi. Dia tak boleh terus stop tau benda tu. Ruam-ruam lampin tu kan. So Cik Su jumpa dengan Shakely tu. And then Cik Su try Shakely ni 2 hari je kering. Lepas kering tu pakai terus tak ada. Dia patut tak keluar pun lagi ruam tu. Kalau keluar pun bila kalau Cik Su lambat ke tukar pampers ke baru ada. Kalau tidak tak ada. Kalau Cik Su betul-betul jaga anak, betul-betul jaga dia punya tu, memang tak ada dah. Dia juga bagus untuk luka-luka. Memang baguslah. Sebab tu lagi Cik Su suka dia sebab dia paraben free. Dia tak ada bahan kimia. Memang kalau anak-anak macam kita siapa-siapa anak tiba anak pegang dia tak defect lah kat anak, rasa racun ke masuk mulut ke tangan tu tak ada. Tak membahaya dan tak memudarakan. Sehinggalah anak Cik Su yang nombor 4 ni pun Cik Su still lagi cari herbal blend. Walaupun dulu Cik Su buat, lepas tu Cik Su stop Shakely ni, and tetap juga cari herbal blend. Tak cari dah krim lain. Carilah dekat SID mana-mana. Even dekat plan Cik Su sekarang pun Mas Tana pun Cik Su cari. Kalau tak ada kadang Cik Su cari dengan ejen-ejen yang ada kat Satu Panjang ke mana-mana, so tetap beli herbal blend. Kalau anak-anak saudara, adik-adik kat Cik Su yang ada anak baru pun, Cik Su akan suggest herbal blend. Memang orang kata quite pricey, tapi memang berbaloi. Dia bukannya boleh satu ni habis bulan, tak. Dia 113 gram guna sikit je, and dia tahan lama. Okey. Nak kata anak seorang tu sampai 4-5 tiup kena beli tu tak adalah. Seorang tu Cik Su satu tiup pun dah berbaloi dah. Atau umur anak 2 tahun 3 tahun dengan satu tiup saja. Memang baguslah. So siapa yang nak ni teruslah contact Cik Su. Nanti Cik Su up lah posting. Cik Su pun tak up lagi posting pasal herbal blend ni yang bagus sangat. Okey, itu herbal blend. And then Cik Su ada vitamin C. Ada 2 botol je vitamin C. Sebenarnya satu botol ni untuk Cik Su. Cik Su ada itu 5. Cik Su ada 5. And then 3 lagi tu semua dah ada orang. Dah ambil dah. So tinggal 2. And then Cik Su punya vitamin C pun nak habis. Nak grab lah 1 untuk Cik Su dan tinggal 1. Tapi kalau korang nak dua-dua ni, Cik Su boleh sanggup lah let go untuk korang. Sebab vitamin C ni lah letak je tu tak ada. Macam tu. So ni pun berebut-rebut lah. Kita nak apa? Nak stop. Okey. Okey, banyak sebenarnya produk Cik Su. Okey. And then apa lagi? Sekejap ya. Oleh kerana nak promosi Merdeka nak habis lagi 4 hari ni, so Cik Su dengan satu live ni insya-Allah supaya nak beritahu kat korang lah apa yang produk yang stok yang Cik Su ada lah, supaya senang korang tahulah nak apa-apa, just contact Cik Su je lah kan. Okey, ada untuk kurus, ada untuk ibu hamil, ada untuk ibu menyusu, ada untuk nak bakar lemak, nak cepat bakar lemak, ada untuk ikhtiar hamil pun ada. Banyak untuk sihat, tak nak makan banyak-banyak produk kan, kita pun ada. Kita ada ni lah, satu multivitamin yang ada semua vitamin mineral yang diperlukan dalam badan. Okey, first tadi vitamin C. Okey, vitamin C ni ya ada juga orang cakap tak apalah saya beli
vitamin C dekat farmasi lah lagi murah. Dia cakap macam tu tau. Cik Su tak adalah kecil hati apa, tapi Cik Su tu itu biasa. Sebab Cik Su pun pernah mengalami benda macam tu. Kenapalah kena beli Shaklee ni kan? Sebab Shaklee ni barang dia orang kata quite pricey, mahal sangat. Tapi sebenarnya mahal tetapi berbaloi. Sebab apa? Even kita pergi farmasi pun, kita beli vitamin pun, adakah vitamin tu untuk penggunaan 2-3 bulan? Untuk kalau sementara Cik Su cari sebelum Cik Su guna farmasi tu, paling kurang pun untuk sebulan, ataupun sebulan setengah lebih macam tu, ikut cara penggunaan kita kan. Betul lah, sebetul. Tapi harga dia RM40, RM50, kan mahal. Kalau ni pun yang flavored, yang jenis tablet tu pun dah RM70-80 kan. Tapi dalam dia ada 15 ke, dalam dia 20, macam tu. Tapi untuk beli untuk penggunaan sebulan, sebab kita makan vitamin ni kena makan hari-hari. Sebab dia tak boleh, dia kena dapat daripada sumber makanan kan. So kalau kita tak makan benda yang tak ada vitamin C, so satu hari tu tak adalah vitamin C untuk badan kita. Macam tu. Okay. So kalau kita makan pun belum tentu cukup. Sebab tu saya suka, saya je sangat beli vitamin C Shaklee ni. Sebab apa? Adalah harga dia murah. Kalau jadi ahli, murah harga. Kalau bukan non ahli pun bawah 100, and then tahan 6 bulan. Jangan kita keluarkan duit RM100, tahan 6 bulan. RM100 tahan 6 bulan. Sebulan berapa je? Kan? Berapa je kita consume untuk sebulan. So kalau kita kira dengan 180 tablet ni yang ada dalam ni, dengan harga yang kita dapat dalam 54 sen, 55 sen je sebiji. Kita kena makan sebiji je vitamin C ni. So memang jimat dengan harga kita dapat. Kalau harga ahli, dari ahli, harga dia RM78 untuk 6 bulan. Berbaloi tak? Daripada kita kena beli vitamin C kat luar yang bertahan untuk sebulan je. So bulan depan kena beli lagi. Cik Su tak marah, Cik Su tak komplain ke tak apa, nak makan vitamin C lain, tapi tak apa. Tapi tak okey je. Tapi untuk vitamin C Cik Su ni, Cik Su suggest ni sebab ini sangat jimat. And then satu lagi, apa yang istimewanya vitamin C Shaklee ni adalah sebab dia ada sustain release punya bagus je lah sustain release. Apa maksud sustain release? Maksudnya dia akan bertahan dalam badan kita, dan dia releasekan vitamin C dalam masa 1 jam. Jadi 100 mg 1 jam sekali dia akan releasekan 100 mg daripada vitamin C tu ke dalam badan kita. So satu tablet vitamin C ni ada 500 mg. So dia akan riliskan untuk 5 jam lah. Kita makan pukul 7, dalam lepas 1 jam dia riliskan 1 mg. Lepas tu kalau 1 jam lepas tu dia 100 mg. Jadi tak ada istilah makan vitamin C membazir. Tahu tak, vitamin C ni kalau kita makan banyak macam mana dalam badan, satu hari kita nak rasa nak putih sangat kan. So kata vitamin C ni untuk sihat muka, jadi kulit putih, jadi kulit segam, gebu, shining, glowing kan. Memang orang kata ada yang sampai sanggup cocok vitamin C kan, semua kan untuk vitamin C ni untuk glowing ke kulit muka kita. And then kalau kita tahu satu hari satu badan manusia, tubuh badan kita 1000 mg je sehari. So kalau kita dalam masa satu kali tu kita makan lebih daripada 1000 mg tu, yang lebih dia akan keluar melalui proses perkumuhan. Okey, shake dengan vitamin Shaklee ni, kalau korang tahu, kalau kita sekali makan vitamin kan, dia kalau kita orang kita makan vitamin walaupun macam ni lah, contoh 500 mg kita makan sekali, dan tubuh badan kita dia tak boleh terus serap 500 mg dalam satu masa, tak boleh. Dia akan serap dengan Shaklee. Dia buat kajian 100 mg dalam masa 1 jam vitamin C boleh release. So baguslah vitamin C ni, vitamin Shaklee ni, sebab dia release dalam 1 jam 1 mg mengikut keperluan badan kita masa tu. So tak ada istilah membazir kalau makan sebiji. Walaupun kita makan 2 biji, kalau kita demam, kita tak sihat, nak makan 2 biji pun boleh, sebab badan kita sehingga 1000 mg dan maksimum 2000 mg. Okey, kita kena tahu juga vitamin ni yang ada dalam badan kita. Kita perlu tahu apa yang masuk dalam badan kita. Kita kena cari info dan kena cari seller ataupun agent yang boleh konsult kita lah dengan cara betul macam mana nak makan produk tu. Kalau kita beli, tak kisahlah produk apa pun, kena konsult betul-betul. Ataupun kita kalau nak tanya kita rasa tak puas hati pun, kita kena wajib cari info tu. Okey.
Sebab apa? Benda yang masuk dalam badan kita adalah tanggungjawab kita tahu. Kita boleh salahkan orang lain semua. Sebab kita adalah kita nak sihat, kita kena tahu apa yang masuk dalam badan kita. Even kita makan pun kita tak kena tahu kan halal ke tak halal, daripada mana sumber semua. Tapi produk yang suplemen yang kita nak ambil pun kena buat macam tu juga. Okey. Semuanya kita rasa kena spesifik, bukan spesifik, maksudnya ambil berat sikit lah. Jangan main masuk je mulut. Masuk je. Orang kata, ni viral ni. Beli wajib ni. Kita pun beli juga. No, okay. Cik Su memang tak saja macam tu. So, apa-apa pun kita nak, kita perlu tahu apa produk tu daripada mana, macam mana dia berfungsi dalam badan kita. Okay. Tu yang Cik Su boleh suggest lah. Okay. Cik Su ada 2 botol untuk garansi. Ni kita ada set macam set cantik lah. Kita panggil set ESP dan juga ni ESP dan juga vitamin C. Kalau korang nak cantik, nak kulit lebu yang daripada jerawat kecil tu, pada jerawat, bagus makan ni. Okey, walaupun Cik Su orang kata pakai nikab pun menjaga penampilan itu pun wajib. Itu adalah amanah daripada Allah. Kita perlu tahu semua tu. Sebab apa? Kita lahir je Allah bagi sempurna. Kalau kita tanpa sebarang penyakit, yang tak ada penyakit lah, untuk macam kita lah, kita tahu dah diri kita macam mana, sihat kan. Jadi kita wajib jaga kesihatan kita. Amanah tahu Allah kita, maksudnya kita nak jumpa dengan Allah semula pun kita perlulah dalam keadaan yang sihat. Sedia usaha tu untuk sihat itu perlu ada, sebab dia adalah amanah daripada Allah, bukan amanah daripada mak kita ke, suruh jaga sihat ke tak. Sebenarnya daripada Allah. So kita kenalah jaga baik-baik dengan cara mencari makanan yang terbaik untuk masuk dalam tubuh badan kita. Okey. So untuk cantik kita ada set ESP dan juga vitamin C. So kalau korang nak, memang kena grab sekarang lah. Okey. Dengan 2 ni. Alright. Okey. Tu vitamin C, and then kita so ada omega. Okey. Omega guard ni semua orang tahu, kalau bahasa pasar orang panggil minyak ikan. Okey, apa yang bagusnya omega 3 ni, omega guard Shaklee ni adalah dia adalah lebih daripada 90% adalah minyak ikan. Tiada bahan lain. Okey. 90% berbanding brand-brand kat luar tu, kita perlu tahu juga berapa persen, tapi kebanyakannya adalah bawah, ada 60%, ada 40% je minyak ikan. Okey, so kalau nak beli minyak ikan dekat farmasi ke kat mana-mana, make sure ketulinan minyak ikan tu dengan Shaklee 90%, dan dia nya dan ujian klinikal semua memang kita proses dia tu nak apa minyak ikan yang 90% lah, yang pure minyak ikan. Okey, bukannya campuran benda lain. Okey, so and then ini bagus untuk satu, kalau untuk orang kurus, memang bagus ambil omega guard ni. Sebab apa? Sebelum ni Cik Su cakap dia adalah membakar lemak. Membakar lemak tau. Membakar lemak apa? Lemak-lemak tepung kita. Itu adalah kerja omega guard. Kalau kita untuk yang macam mengurangkan risiko sakit jantung kan, kadang orang sakit jantung ni banyak sangat lemak, tak boleh, jadi bila lemak banyak di jantung dia tak boleh nak pump darah kan. So omega ni dia clear kan lemak di tepu tu lah, dengan omega guard. So Cik Su nak mengurang, jadi kalau makan omega guard ni dia boleh mengurangkan risiko kita dapat masalah jantung lah, dan juga menurunkan kadar paras kolesterol dalam badan. Kita tahu kan kolesterol tu memang tak bagus. Orang kurus ke orang gemuk kita tahu. Ada orang kata lah gemuknya mesti banyak kolesterol. Tak juga. Ada orang kata kurusnya dia mesti tak ada kolesterol. Tak juga. Even kalau nurse yang dalam Shaklee pun dia punya, ada yang nurse, ada yang doktor kan, dia cakap pengalaman dia dalam bilik bedah bila kita operate, walaupun even patient tu adalah kurus, lemak dia lagi dekat jantung lagi banyak daripada orang yang kita dalam mindset kata gemuk ni banyak kolesterol. Tak. Okey, ni pengalaman daripada pengguna-pengguna Shaklee, pengguna tegar Shaklee lah, daripada daripada background doktor, daripada background nurse, mengatakan macam tu lah. Kolesterol ni tak kena, dia tak kena kurus ke gemuk ke apa tak. Kalau orang kata ada kolesterol, adalah sebab apa, pemakanan semua tu kan. Ada orang makan banyak-banyak pun tak kurus kan. Jangan rasa kita makan banyak, alah aku makan banyak-banyak pun kurus. Jangan cakap macam tu, sebab kita kurus belum tentu kita sihat. Sebab tu kita kena buat medical check up semua.
Selalu kena buat medical check up untuk tahu tahap kesihatan kita. And then omega guard ni juga itu untuk orang yang kurus, untuk bakal lemak, and then untuk mengurangkan risiko sakit jantung. Sekarang ni korang, saya tahu korang muda-muda lagi, wajiblah ambil omega guard ni. Dan injilnya bagus untuk sisi keluarga, anak-anak pun suka. Walaupun dia dalam bentuk kapsul macam ni, soft gel kan gambar dia. Cikgu tak buat keluar cikgu punya omega guard dalam rumah. So dia dalam bentuk soft gel. Walaupun anak tak boleh terlampil kan, kita ke besarnya, anak cakap besarnya mak, macam nak telan, korang kunyah aja. So anak korang kunyah, dan dianya anak cikgu walaupun kunyah rasa minyak ikan tu, tapi dia tak busuk tau, boleh telan. Anak cikgu boleh telan, anak nombor 1 sampai nombor 4. 4 anak cikgu makan omega guard. Sebab sekarang ni kita macam musim COVID ni, set untuk baby, untuk anak-anak, kanak-kanak ni dia belum masuk stok tau. So cikgu amalkan omega guard dan juga nutriferen untuk naikkan imun badan anak cikgu. Sebab di sekolah pun kan kita tahu efek mana, tapi kita perlu secure anak-anak kita dan juga family kita. So apa yang ada sekarang untuk anak-anak lah, ada omega guard dan juga nutriferen. Cikgu tu keluar nutriferen tu memang bagus. Cikgu memang saja sangat, bukan sebab cikgu nak jual produk, tapi sebab kebaikan yang ada dalam tu. Satu lagi cikgu nak cerita pasal nutriferen ni yang bagusnya. Mak cikgu daripada kampung batuk-batuk tau, lama sangat batuk berkahak, bukan batuk kering ke macam nak kena TB tu, batuk berkahak. Memang kalau kita dengar pun rasa macam mak pergilah buang kahak. Kita geram tau dengar bunyi kahak dia. And then cikgu bagi dia nutriferen selama dia ada kat sini. And dia kata hari pertama dia rasa makan jadi longkah macam ni, rasa luar, saya tahulah. Dia macam dia bila kahak dah banyak sangat, dia jadi berketul kan, jadi susah nak keluarkan. So dia mencairkan kahak tu sampai dia minum, dia makan nutriferen tu, dia batuk keluar kahak sampai keluar daripada hidung pun keluar juga, dia sesema. Dia kata kat rumah macam tu juga, dia kata, tapi tak banyak macam dia amalkan nutriferen. Memang setiap hari satu cikgu bagi nutriferen kepada mak cikgu. Cikgu dia boleh makan vitamin C, tapi cikgu tak bagi dia makan vitamin C lah, sebab dia makan ubat Subita banyak, takut dia telan lah pula sebab vitamin C kan. Banyak-banyak dia punya mindset kat lah, banyaknya kena makan pil lah. So sebab tu cikgu suggest dia jenis serbuk. Jenis serbuk nutriferen memang bagus untuk imun badan. Kalau kita ada mak ayah yang tak sihat, walaupun batuk ke demam ke, bagilah nutriferen. InsyaAllah ini akan membantu buat your parent sihat lah. Kita tak cakap lah fully makan hari ni sehari terus sihat, tak, tapi dia membantu. Okey, cikgu tengok mak kan, kita tengok mak cikgu yang makan banyak ubat, and then rasa macam tak sihat, macam tak segar. Dia sihat tapi macam berat, badan berat macam kan. Memang kesian tau, kita nak bawa jalan, bagi rumah kita nak bawa jalan, takut mak tak nak bawa jalan, nak pergi shopping sana, berjalan sana dan sini, banyak tempat nak pergi, tapi tengok condition dia sekarang tu macam kesiannya, nanti balik penat lah apa kan. So memang saja suplemen, janganlah rasa takut makan suplemen, sebab suplemen dia menyihatkan badan, dia bukan mewaskan condition. Mungkinlah kali pertama ataupun mungkinlah minggu pertama makan, dia akan rasa mungkinlah healing proses tu akan ada tau, antara kuat dan tak, tapi benda tu kita boleh kontrol dengan suplemen. Okey, mak cikgu kata banyaknya mak batuk ni, tapi seronok batuk banyak-banyak ni, keluar kahak habis ni, dia jadi senang nak bernafas lah. Tidur pun tak bunyi apa. So ini memang tak kita kata makan suplemen ni bukan dia baik terus, dia makan ubat pun tak baik terus kan. Makan ubat pun ibu makan ubat tapi tak baik-baik. So dengan suplemen dia membantu untuk membalancekan antara ubat dan juga suplemen tu lah. Satu nak cure, satu nak nak menstabilkan, nak mengurangkan sakit tu. Okey, so jangan takut lah. Cikgu dulu takut juga tau sebenarnya nak bagi suplemen, makan suplemen dengan orang yang ada penyakit macam mak cikgu yang kronik kan, orang kata darah tinggi, kecil manis kan, kolesterol ni kronik orang cakap. Tapi mak cikgu tak ada sakit jantung, tak ada buah pinggang, semua tak ada lah, cuma ada 2 tu lah. Dan kolesterol pun tanya mak pun mak ada tak ada dah. Saya ada darah tinggi dan kecil manis. Tapi bila dah ada kesedaran suplemen ni
dan kita pilih produk yang terbaik daripada Shakleen, dan ada ujian klinikal semua mengatakan ianya tidak memusnahkan atau tidak memudaratkan pada badan. Saya memang sekarang ni saja sangat untuk my parents, anak mak dengan abah Ciksu untuk konsum vitamin. Abah konsum vitamin C, mak konsum Nutriferon untuk sistem imun badan dia. Sebab mak Ciksu kalau orang tua ni kan, dia imun badan dia dah kurang, so dia tak boleh nak lawan penyakit. Dan walaupun batuk tu biasa je, tapi bagi kita biasa kan, kalau bagi kita biasa je batuk tu, sehari 2 hari 3 hari dia hilang kan. Tapi untuk orang tua sebulan pun belum tentu lagi hilang batuk dia, walaupun batuk dia biasa. Itu yang menyebabkan bila dah berbulan-bulan tak diubati, dia kata alah biasalah tu orang tua batuk tu. Menyebabkan apa? Menyebabkan air pun ada dalam paru-paru, jangkitan kuman di paru-paru. Bahaya sangat-sangat untuk orang tua. So korang kalau ada mak ayah, Ciksu saja sangat beli vitamin C kalau diorang nak, dan juga ataupun Nutriferon. Memang korang akan dapat nampak perbezaannya dengan orang makan Nutriferon daripada makan Panadol. Ya, Ciksu suka makan Panadol, dia tak suka pergi hospital, klinik ke batuk pun makan tu, makan limau nipis lah semua tu kan, dia tak suka. Tapi dengan vitamin C dia kata apa, dia kata apa, try lah makan vitamin C ni. Nak Nutriferon tu Ciksu bagi juga, tapi dia nak pil kan, mudah dia kata. Dia tak di situ, letak je kat bawah. So dengan Nutriferon, dengan vitamin C, abah Ciksu kata seronok makan sebab kahak dia boleh keluar. Adik jatuh. Sekejap Along. Adik keluar ni Along. Pegang adik, jatuh. Tahu. Jaga ada anak nak keluar. Okey. Dia kata kahak dia keluar, and then dia senang. Tak ada dah rasa batuk. Kalau batuk pun kalau kena kipas, macam tu je. Okey. Yang bagus lah Nutriferon, vitamin C untuk mak ayah. Memang bagus. Kalau kita takut mak ayah kita ada penyakit kronik kan, banyak alamak penyakit kronik ke apa ke. Tapi kalau tak nak untuk macam orang kata kecil manis dah tinggi, dia ada dia punya suplementnya. Tapi kalau kita rasa mak kita ni tengok banyak dah makan ubat ni, macam rasa macam nak bagi makan boleh, tapi takut mak kita tak boleh nak terima ke suplemen tu kan. So Ciksu saja sangat Nutriferon dan vitamin C untuk your parents. Memang Ciksu saja sangat. Sebab Ciksu dah dah bagi kah dekat mak dengan abah Ciksu. Sekarang ni pun Ciksu pun dah order dah Nutriferon untuk mak dengan abah dekat untuk kampung. So dia pun suruh balik kampung juga. Esok lusa mak Ciksu nak balik kampung kan. So dapat rumah dah ada dah Nutriferon tu. Okey, mak Ciksu juga minum ESP. Abah Ciksu pun, abah Ciksu ni dia berwasi tau. Dia selalu berdarah. And then bila dia cakap abah sukalah tadi cerita, abah suka sangat makan yang tun besar tu. Dia kata tun besar yang ni ke bah? Ciksu tunjuk ESP ni. Dia cakap yang ni lah. Sebab apa? Dia kata senang, tak sembelit dah. Dia cakap abah Ciksu kalau buang air besar, pada rasa sembelit, memang keluar darah. Tu abah Ciksu. Dan dia minum ni, dia kata Allah sedap dia lah minum ni. Dia kata dia tak ada sembelit dah. Lembut je dia kata. Lembut je keluar, tak macam dulu kena paksa-paksa apa, tak ada. Dengan ESP ni smooth dia kata nak pergi buang air besar tu, pergi duduk dah selamat. Kalau dulu tu berjam-jam duduk dalam toilet nak boleh ke buang air besar tu lah. Sebab apa, dia mindset kita bila selalu dah sakit, dia selalu keluar darah apa ni, dia punya mindset jadi nak buang air besar jadi takut, betul tak? Macam tu kan. Jadi macam gerunnya macam tu kan. So itu yang berlaku untuk abah Ciksu lah. Sampai dia duduk dalam toilet punyalah lama. Sebab apa? Nak keluar, bila nak buang air besar tu, dia fikir dulu sakitnya sehingga sampai rasa berani untuk buang air besar. And then tapi alhamdulillah dengan ESP ni, dia kata masuk toilet nak buang air besar terus je. Tak perlu dah tunggu lama-lama dalam toilet. Betul. Hai Azlimun, terima kasih tengok Ciksu. Kalau ada apa-apa nak tanya, bolehlah drop komen, tak pun share pun boleh juga. Okey. Itulah, ni memang bagus. Ciksu pun terkejut sebenarnya, sebab kenapa lah lagi dulu Ciksu tak kenalkan Shakleen betul-betul untuk my family. Tapi sekarang ni tak rasa menyesal lagi, sebab walaupun dah kronik ke, dah tengok mak kita macam tu pun, still lagi produk Shakleen membantu menaikkan tenaga dan taraf kesihatan mak dan abah Ciksu. Alhamdulillah. Okey. Ciksu bukan nak promote ni tak cerita tipu, tak. Tapi ni memang yang berlaku. Dan kalau tanya dengan adik-adik Ciksu pun,
Semua dia mengiyakan. Dan mak pun rasa mak serengan, rasa dah kurus, so boleh jalan laju. Okey, ASP dan juga ISP lah. Kalau untuk mak-mak, mak parent kita ada dia sebenarnya paling bagus adalah produk Shakila adalah Vivik atau RSB, tapi ada orang dengan dia kata kuat privacy, tapi sebenarnya tak. Kalau dengan kesihatan yang korang dapat, dengan benefit dan kelebihan yang korang dapat, korang takkan rasa benda tu adalah masih mahal sebenarnya. Dan dengan harga tu sangat-sangat berbaloi. Tetapi kita tahu setiap orang macam mana kan, kita boleh pilih. Kita ada banyak sangat pilihan untuk kita bagi kepada mak ayah kita. Hai Cik Dah. Okey, masa tengok Su. Cik Dah Zaidah ni kadah ke? Su pun tak ingat dah. Terima kasih tak. Kalau salah orang pun minta maaf teh. Kalau betul, terima kasih tengok Cik Su. Tengok Su. Okey, Su, kalau mak-mak ayah kita yang kita rasa dah ada penyakit kronik, Cik Su suggest benda untuk orang kata bagi mak ayah kita rasa selesa dengan suplemen ni, Cik Su suggest ASP, Nutriferin dan juga vitamin C. Okey? Memang bagus, 3 produk tu memang paling bagus untuk mak ayah yang ada penyakit kronik apalah, untuk kita introduce suplemen untuk kesihatan dia. Mak ayah ni kita kena keep bagi info tau. Mak ni bukan dia selalu kalau orang tua kan nampak botol dia ubat, kau dia jual ubat. Dia cakap sebenarnya kita keep intro dia kata abang ni bukan ubat. Ni mak ni bukan ubat, ni vitamin mak jangan takut, dia tak efek kat badan kita, dia bagi kita sihat je. Kita kena keep dan selalu bagi tahu dia suplemen ni bukan ubat. Okey, dia bukannya ubat boleh sembuh penyakit kita, tak. Dia akan meningkatkan taraf kesihatan kita. Kita kena bagi faham tau. Dan nanti kita jangan overclaim mak makan ni boleh sihat. Kita tak boleh cakap macam tu. Okey, so suplemen ni kalau kita jual suplemen, dia adalah multivitamin, maksudnya makanan tambahan daripada kita untuk kita meningkatkan sistem kesihatan kita. Okey, walaupun kita muda pun kita perlu, sebab umur 20-an sepatutnya, kalau ikut kajian ke doktor buat kajian apa kat semua kan, umur 20 tahun tu kita dah tak mengalami tumbuh saran kan, kita akan mengalami fasa penuaan. Okey, masa itulah collagen akan drop, sel-sel dalam badan kita akan drop. Sebab apa? Kita dah tak membesar. Lain daripada kanak-kanak, dia memang akan membesar sehingga sampai tahap umur 18-20 kan. Tapi lepas 20 dia akan drop. Kita perlu tahu badan kita akan mengalami fasa penuaan. So kalau kita nak kita tua tetap tua, tetapi kita boleh melambatkan proses penuaan itu dengan mengamalkan multivitamin ataupun makanan tambahan, suplemen lah. Korang kena tahu tu tau. Macam kita alah aku muda lagi, baru umur 30. Jangan cakap macam tu. Umur 30 pun boleh sakit lutut. Lagi-lagi ibu yang melahirkan anak. Korang walaupun korang umur 20 ke 21 ke, korang lahirkan anak first, korang akan rasa dah sakit pinggangnya, sakit lututnya, kepenatannya lain tau. Sebab tu vitamin tambahan memang perlu. Sebab tu bila kita tahu, bila kita tak makan vitamin ni, kita akan makan banyak. Kalau korang tak tahu, korang kan, tapi Cik Su untuk rasa sihat makan banyak. Okey, so nak elakkan kita gemuk sebelum terlambat, amalkan multivitamin. Okey, tu pasal omega. Untuk ibu-ibu, kalau ayah kita, omega guard ni pun bagus untuk warga emas lah, sebab dia membantu sendi. Untuk sendi-sendi lah. Mak ayah sakit lutut, maka dia adalah bendalih untuk menjagakan sendi di lutut, di sendi siku, lengan, di sendi tu lah. Omega guard akan secure tempat tu, kurang sakit-sakit sendi lah. Omega guard untuk ibu bapa, adalah orang tua lah, atau even kita sakit lutut pun boleh makan. Untuk anak-anak, omega 3 semua orang tahu, EPA, DHA untuk otak. Okey, untuk saraf otak, untuk anak kita lebih peka, untuk anak kita lebih fokus sekolah ke apa pembelajaran, dan lebih pick up. Okey, makan omega guard. Okey, anak Cik Su makan kunyah je, dia minum air, senang. Dia pun tak ada rasa nak muntah-muntah ke. Betul lah Cik Su sebelum ni beli minyak ikan brand lain, buka botol je
tak tahan dah, belum lagi nak makan. Dia punya bau minyak ikan. Tapi dengan Omega Guard ni, kita buka botol, tak bau minyak ikan tu. Dia akan rasa minyak ikan bila kita makan dengan kita pecahkan kapsul tu, baru rasa minyak ikan tu. Tu pun tak rasa. Anak Cik Su boleh telan lah, kalau budak atas kan, tapi anak Cik Su boleh telan, boleh makan. Okay, tu Omega. Dan Omega ni dia ada set dia untuk pembakar lemak, Omega Guard dan juga ESP. Kalau korang rasa dah diet tapi dapat sustain berat tu, dah sustain kan, tak boleh turun, diet pun tak turun, senaman pun tak turun juga. So yang tinggi tu adalah lemak tepu. So wajib ambil Omega Guard dan juga ESP untuk makan lemak. Okay, and then lagi best dia pairing dengan tadi Omega Guard kan, pairing dengan lecithin ni, lecithin ni pengurai lemak. Pengurai lemak maksudnya lemak-lemak yang dalam badan kita, dia molekul besar, yang masuk dalam badan kita molekul besar. Ada dia menjadikan, dia pecahkan jadi molekul tu kecil. Bila kecil, mudahlah kita nak buang. Okey, lecithin ni memang bagus. Okey, lecithin. Cik Su kongsi untuk turun berat badan hanya menggunakan lecithin, ESP dan juga Herbalax. Sekarang Herbalax tak ada stok, so kita boleh ganti dengan alfalfa ataupun osteometri sebagai ejen perkumuhan selesa lah, untuk detox balik semua yang kita dah pecah lemak, kita dah pecahkan pada molekul kecil, dan untuk kita flush dia keluar. Okey, lecithin ni bagus untuk yang nak turunkan berat badan. And then lecithin ni juga bukan untuk turunkan berat badan je, dia bagus untuk sendi juga, lepas tu bagus untuk otak juga, sebab dia lecithin. Okey, memang bagus. Setiap yang saya suka dengan produk Shakleen ni kan, setiap satu produk ni dia bukan hanya untuk ni untuk sakit tulang je, untuk sakit sendi je makan satu ni. Tu ni kalau nak cantik makan yang ni pula. Dia tak, setiap walaupun kita consume, even lain-lain kita, masalah kita lain-lain pun, even macam tu pun tetap bagi efek muka kita cantik. Untuk satu badan kita akan rasa perbezaan. Untuk seluruh badan kita akan nampak muka kita tak kusam, kita nampak muka kita, kulit kita semakin cerah, dapat berseri, macam tu. Memang kalau pakai, even suami Cik Su pun dia badan kulit gelap kan, tak adalah gelap sangat tapi gelap lah. Gelap-gelap ni orang kata tak boleh lah kita tengok orang kulit gelap tiba-tiba makan ESP, makan vitamin C ni, tiba-tiba jadi putih macam Cik Su ke macam orang lain, tiba-tiba kulit tu tak macam tu ya. Sebab dia DNA dia dah memang macam tu. Tapi bila kita makan produk vitamin C, protein yang cukup, ESP, muka kita secara nanti akan jadi glowing. Maksud dia bersinar, dia bermaya, kita tengok tak kusam, tengok lain lah, macam tu. Even sebelum ni pun Cik Su pergi Jeting rumah kakak tu, semua jumpa rumah kawan, pergi Kuala Kerai jumpa kakak Cik Su, dia orang sampai kan, bukannya tanya khabar sihat ke tak, tapi dia pergi, dia peluk kita, dia raba-raba badan kita, dia kata apa, macam mana lah boleh korang dua orang ni boleh kurus. Tak pegang lagi pun dia nampak jauh, ya Allah kurusnya, ya Allah kurusnya, nampak perubahan, dia kata. Dia kata hari tu jumpa masa bekwah anak dia nikah itu, dia tak nampak, dia kata. Tapi masa ni tengok jalan dekat tu nak masuk rumah tu tengok, lain lah Su dengan Abang Din ni, Din nama suami kan, dengan Din ni lain, nampak kurus. Dia tu muka Din nampak sihat, dia kata muka Bila husband dia kata nampak ceria lah, nampak orang sihat. Kita sebenarnya kita tengok Cik Su tengok muka suami tengok muka Cik Su biasa kan, tak ada perubahan ke aku makan macam ni, rasa macam tu, sampai macam tu sekali. Tapi bila kita keluar jumpa orang lain, dia akan perasan benda tu. So janganlah rasa tak putih pun muka aku, tak ada perubah pun muka aku kan, kita rasa macam tu. Tapi percayalah, kalau korang pergi keluar, orang lain akan tegur kulit korang macam mana. So janganlah tak putih pun, tak sihat pun, tak ada efek pun, malah lah makan, berhentilah. Tak boleh lah macam tu kan. Supplement kita kena makan konsisten paling kurang 3 bulan, ataupun 3 kalau beli dalam botol 3 botol, 3 tong macam tu, barulah kita boleh cakap benda tu tak ada efek dekat badan kita. Dah lepas 3 tong pun macam tu je, orang cakap tak ada berubah pun, barulah kita kata benda tu tak sesuai dengan kita. Tapi 1 tong pun tak habis, lepas tu nak berhenti, memang
bukan salah vitamin tu, bukan salah suplemen tu, tapi salah diri kita. Okey, kena macam tu. Keep macam tu lah. Kita kalau makan apa-apa kena wajib, paling kurang pun 1 botol ni wajib habiskan. Walaupun dia 6 bulan je, 6 bulan lah kena habiskan vitamin C tu. Jangan berhenti-berhenti. Okey, jangan skip makan hari-hari, konsisten. Macam mana kita kalau kita makan ubat hospital, macam mana kita makan hari-hari, macam tu juga suplemen. Kalau kita nak menyihatkan badan kita, nak naik ke tahap kesihatan kita, perlu konsisten macam tu. Cik Su memang sekarang ni memang Cik Su sayang keluarga Cik Su, dan Cik Su sayang korang yang ada masalah. Even Cik Su sikit pun ada masalah, kita perlu sayang diri kita. Okay, jangan sayang duit tu, kita orang kata boleh cari, tapi dengan makan suplemen kita boleh melanjutkan pencarian duit tu lebih lama. Kalau kita nak cudai mana, kita tak jaga kesihatan, kita sakit awal, macam mana? Okay, kita kena perlu fikir macam tu lah. Mungkin bukan sebab ayat-ayat klise ni orang berniaga sekarang tu. Tak. Kalau you pun tak berniaga pun, korang kena fikir macam tu. Sebab kita ni daripada ketua keluarga perlu menyara anak-anak, isteri kan, dengan kuasa masalah sekarang dengan ekonominya, dengan orang buang kerjanya, dengan kena potong gajinya. Cik Su tak cakap, Cik Su cakap ni bukan nak menakut-nakutkan, tapi itu adalah situasi sekarang. So korang nak orang kata nak secure benda tu, kita boleh melambatkan benda tu, kita boleh jaga benda tu, kita boleh kontrol benda tu. Okey, untuk keluarga kita. So dengan cara apa? Jaga kesihatan pertama, jaga kesihatan. Yang kedua, buatlah bisnes. Even apa pun bisnes, buatlah bisnes online yang keluarkan modal murah, and then mudah nak buat dengan online je, yang kita pun hari-hari pegang telefon. Hai akak, tu akak saya Riana Saha. Dia daripada Nilai Impian semalam. Hari ni semalam pun tu balik rumah mak mentua di Kota Baru sampai semalam. So, esok ada kenduri. Bagilah buat banyak sikit, like, share. Tu tahu kak. Okey. So konsistensi, macam Kak Ana cakap, consistent is key. Memang kena konsisten. Buat apa-apa pun kena konsisten. Even nak diet pun konsisten. Orang kalau kita masuk diet suku-suku separuh, grup-grup diet dekat Facebook, korang tahu nak diet mendapatkan berat ideal 1 tahun, 2 tahun. Kontrol makan selama 1 tahun, 2 tahun. Tu kalau tanpa suplemen lah. Tahu? Konsisten baru dapat berat ideal. Ni sebulan berat turun baru 1 kilo, terus tak nak pergi senam. Tak boleh lah. Memang tak dapat lah berat ideal sampai bila-bila. Okey. Ni Cik Su pun mengalami diri sendiri juga. Sebab apa? Bila Cik Su keep going jaga diet, Cik Su dapat berat badan turun sampai 10 kilo. And then even lepas tu Cik Su up pula dengan makan suplemen, berat badan walaupun tak banyak turun, tapi inch loss. Apa maksud inch loss dia? Badan kita mengecil, saiz pinggang kita turun, saiz paha kita turun, betis kita, lengan kita semua turun, walaupun berat badan kita turun 1 kilo je. Kita kalau nak turunkan berat badan, kita nak berdiet, kita perlu ada ilmu macam mana kita belajar, macam mana kita tak give up untuk turunkan berat badan, macam mana kita tak give up nak turunkan badan, macam mana kita tak give up untuk pergi senaman. Tahu, kalau kita pergi coach, jumpa coach pun kita, walaupun sebulan turun 2 kilo tu, itu adalah normal. And then apa kunci dia? Sabar and don't give up. Okey. Kalau pergi jumpa coach mana-mana pun, kalau secara online ke secara fizikal pun, itulah kunci dia. Jangan kena konsisten dan jangan give up lah. Kena sabar dan keep going. Buat dan buat. Confirm, insya-Allah sampai. Apa-apa konsep kat Malaysia, kat dunia ni pun, buat bisnes ke apa-apa pun, memang kena buat, jangan berhenti. Kalau berhenti, tak dapat lah. Macam kita balik kampung kan, jauhnya lah rumah Negeri Sembilan tu 14 jam. Kalau Cik Su berhenti, tak sampai kampung. Macam tu juga dalam bisnes ke, dalam makanan tambahan ke, dalam nak senaman ke, nak turun ke berat badan, jaga pemakanan pun, semua kena keep going lah, kena buat setaasa berterusan. Okey, itu lecithin, omega, and then lecithin Cik Su ada lagi 2. Ni kalau nak boleh order. Okey, and then Cik Su ada 1 botol je vitamin E. Vitamin E ni bagus untuk
jerawat jugalah. Apalagi untuk jerawat. Untuk jerawat macam jerawat batu yang besar tu, yang bernanah tu, dan parut. Bagus dengan vitamin E ni lah. And then vitamin E ni korang tahu kan, vitamin E memang bagus untuk kulit. Kan? Kalau orang tanya cantik kan mesti orang akan amal vitamin E. Even Datuk Siti Nurhaliza pun walaupun dia tak pakai syaklit, tapi dia tidak akan sehari-hari untuk jaga kekalkan kulit wajah dia yang cantik, yang gebu, yang glowing tu, tidak akan sehari-hari tinggalkan vitamin E, vitamin C, dan juga apa dia cakap satu lagi teh? Cik saya tak ingat lah satu lagi. Protein tu macam pemakanan lah, protein yang cukup. Tapi vitamin E, vitamin C tak tinggal. Wajib, walaupun dia tak ambil brand syaklit pun, tapi petua menjaga kecantikan muka dia, kulit wajah dia adalah vitamin E dan vitamin C. Kalau artis pun keep konsisten makan dua benda ni, apatah lagi kita selalu nak tengok kulit artis tu cantiknya, macam mana lah kulit aku macam mana aku nak jadi kulit macam tu kan. So kalau nak ikut artis yang cantik tu, dikata vitamin E dan vitamin C, kita kenalah cari benda ni. Okay. And then vitamin E ni bagus dia adalah sebagai seitia hamil. Dia dengan ni lah yang Cik Su ada set, orang kata bajet ataupun set dengan 4 set ni pun insya-Allah boleh juga dapatkan zuriat. Tapi kena keep konsisten. Okey. Vitamin E and then zinc plus untuk lelaki, vitamin E dan juga zinc plus. Dua ni memang wajib ambil untuk para suami lah. Suami kalau nak anak ikhtiar dengan isteri, jangan isteri je kena makan suplemen, suami pun kena juga bertanggungjawab ambil suplemen, sama-sama menjaga kesihatan. Okey, apa hebatnya bagusnya zinc dengan vitamin E ni dalam ikhtiar kita mendapatkan zuriat adalah vitamin E ni dia mengawal kuantiti dan kualiti sperm. Okey, untuk dia sihatkan sperm kita, sperm suami kan. Zinc ni dia memberi tenaga kepada sperm tu. Okey, kita semua tahu macam mana proses dapatkan anak semua ke berlaku, takkan saya cerita kan, tapi dia adalah untuk dapatkan anak ni kita perlukan sperm dan juga yang sihat dan bertenaga. Dia banyak tapi tak sihat pun tak bagus juga. Jadi kita nak banyak dan sihat tu. Yang nak ikhtiar tu vitamin untuk bahagian suami, vitamin E dan juga zinc plus. Okey, untuk wanita pula GLE kompleks ni bagus untuk hormon lah. Dia bukan setakat untuk ikhtiar je, yang macam period tak regular pun boleh makan. Senggugut lagi lah, PMS yang orang panggil. Senggugut tu Cik Su tak pernah senggugut, tapi lepas anak keempat ni Cik Su rasa senggugut. Kan orang kata lepas bersalin ni takkan rasa. Cik Su masa bujang pun, masa anak dara pun, sebelum kahwin pun tak senggugut tau. Masa ni rasa biasa-biasa je. Memang tak pernah rasa sampai adik Cik Su tu bergeling-guling sakit. Cik Su kata sampai macam tu sekali. And then bila lepas anak keempat baru Cik Su rasa. Cik Su mengalami senggugut tu selepas Cik Su melahirkan anak keempat. Walaupun orang kata tu mitos, Cik Su rasa lepas melahirkan ada anak empat pun rasa senggugut lagi. Orang kata kalau tak apa, nanti lepas salin nanti anak pertama tu tak adalah larilah senggugut tu. Tak. Cik Su berani cakap benda tu bukan tak jadi pun macam tu. Tu kebetulan sahaja. Cik Su anak empat baru rasa senggugut tau. Nak datang bulan sakit perut sampai satu hari tidur je. Suami tu tak boleh tegur, anak-anak pun tak tegur, jadi nak marah sebab sakit. Sakit sampai tak boleh nak bergerak, terus tepat tidur je macam tu sampai hilang lah. Cik Su tak makan pun Benedok ke apa kasut gugut, dan Cik Su ambil inisiatif dengan tidur je untuk hilangkan tu sebab Cik Su tak suka makan ubat. Okey, so GLA ni memang bagus untuk wanita. Memang dalam Syaklit buat GLA kompleks ni memang khas untuk wanita, kesihatan wanita. Banyak-banyak kalau set untuk harian untuk wanita adalah GLA kompleks. Okey, baguslah. Siapa kalau even tak nak ambil set lain pun untuk wanita, ambil GLA pun insya-Allah membantu sangat. Dia mengatur semula hormon kita. Suami isteri ni kalau dia berubah-ubah lepas sebelum nikah hormon lain, lepas nikah
Hormon lain pula berubah hormon sampai ada yang 2-3 tahun tak period pun ada kan. Makanlah ni. Okey. Cik Su Cik Su ni nak atau bulan pun tak regular sangat, tapi keep going lah. Maksudnya kalau 2 bulan sekali macam tu, tapi stay konsisten juga. Okey, tapi hari tu yang last Cik Su sampai 2 tahun Cik Su tak datang period. Sebab Cik Su Caesar and then tak datang period. Kalau period datang selama-lamanya, maksudnya lama, bukan banyak pun tapi lama. Keep drag. Dan kadang sampai 15 hari pun tak habis lagi period. So sebagai wanita yang mengalami masalah macam tu, dia akan mempengaruhi kehidupan. Okey, wanita kalau saya cakap macam tu mesti faham apa dia. So saya sudah nak cerita kat sini. And then kalau korang betul-betul wanita yang menjaga kesihatan diri dan nak menjaga family yang harmoni, keep going makan GLA Complex. Betul kalau hormon tu semula. Okey, tak ada benda yang tak boleh nak diubati. Masalah kita je kena ikhtiar. GLA Complex yang ada senggugut, period tak teratur. Lepas tu hormon tak stabil ke, kalau doktor kata hormon tak stabil untuk ikhtiar hamil ke, kenalah consume lah, try lah consume GLA Complex. InsyaAllah Cik Su consume ni tak habis lagi sebulan. Dan ianya Cik Su tak ada dah rasa senggugut lagi dengan GLA ni. Dan Cik Su rasa period jerawat tak tumbuh pun. Sebelum ni ada jerawat keluar, kalau nak period keluar, setelah ni tak ada pun jerawat tu. Makanlah ni, and then muka kita berseri tau. Even kita tengok muka kita pun tak macam selalu, tak macam dulu sebelum konsum GLA ni. Cik Su boleh memang recommend sangat untuk wanita. Walaupun kita tak nak makan SP, kalau tak ada bajet nak beli SP ke apa, try lah GLA dan membantu membetulkan hormon kita, dan dia juga bagi muka kita glowing. Cik Su saja sangat. Sayalah Cik Su, walaupun Cik Su kata Cik Su kata tipu, tapi itu adalah hakikat sebenar yang Cik Su dah konsum GLA ni. Itu yang perubahan yang ada berlaku dalam hidup Cik Su lah. Hai Eddie Zainuddin. Wah, dah siap kemas ke tu? Tengok live. Ayu Andira, terima kasih tengok Cik Su. Hope dapat banyak manfaat lah daripada sharing Cik Su ni. Hari ni lama sebab seminggu tak online. So kita bagi tahu semualah. Nanti esok nanti kita online balik. Okey. And then satu lagi, yang tu untuk yang wanita kan, GLA Complex lagi dia punya tambahan dia adalah B complex with folic acid. Okey, yang ikhtiar hamil kena wajib ambil asid folik. Sebab apa? Kalau kita jumpa pergi hospital, doktor pun cakap sebelum nak kita nak mengandung kan, kita nak cakap saya nak tambah baby lah, dia kata, cakap dengan doktor kan, doktor akan suggest 3 bulan pertama sebelum plan nak ada baby tu wajib ambil asid folik. Sebab apa bagus? Sebab dia ni menyihatkan rahim kita. Rahim wanita kita sihat, supaya bila ada fetus ke melekat di dinding rahim kita, dia kuat. Maksudnya tak adalah orang kata risiko mengalami keguguran tu berlaku, boleh mengurangkan risiko keguguran tu sebab dia menguatkan rahim kita, asid folik. And then dia juga bagus untuk kita punya baby lah, besaran baby. Sebab baby bila kita mengandung ni, kita nak baby kita besar dengan sihat, tiada kecacatan, sempurna sifatnya, amalkan asid folik. Sebab tu walaupun tak makan asid folik shakely pun, dekat hospital pun KK ke, dia akan bagi 1 tablet folik acid kan. Dan dia kata wajib ambil tanpa skip sampailah anak kita sampai melahirkan. Betul tak? Selalunya kalau kita mengandung, dia akan bagi 4 ke asid folik, vitamin C, zinc kan. Satu lagi apa tak ingat, satu lagi 3 ke 4 pil untuk ibu hamil kan. Betul tak? Lagi-lagi kalau kita HB low lagi banyak pil kena makan, lagi banyak tablet, lagi-lagi iron tablet tu kan. Kan kena makan kalau HB low. Sebab saya su 4 orang naik HB low, tak rajin naik. Kalau naik pun paling tinggi pun 10.2. Melahirkan dengan HB 9 point, yang last ni 9.6. Melahirkan anak Cik Su, yang anak bongsu. Cik Su pernah sampai HB sampai 7. Tinggal 7 je. Sebelum melahirkan tinggal 7. And then masuk darah. Dengan melahirkan semua anak-anak Cik Su melahirkan dengan HB Cik Su 9 point something. Tak pernah mencecah
12 yang normal tu tak pernah. Even selepas cikgu melahirkan pun buat medical check up, HP cikgu tetap tinggal 10. Sebab tu cikgu keep consistent makan suplemen lah. Zinc. Cikgu memang amalkan ni. Zinc plus ni cikgu amalkan untuk cikgu kalau kita pergi hospital HB low, ambil darah 3 tong, 3 botol 4 botol tu kan, nak tengok darah kita kekurangan apa. Darah cikgu tak ada thalassemia, bukan thalassemia tapi kekurangan iron, zinc dalam badan. Tu yang menyebabkan cikgu HB low dan susah nak naik. Makanlah apa pun memang tak naik. Zinc cover, ibumen memang tak naik. And then lepas tu lepas salin pun cikgu cek lagi sekali, zinc cikgu pun skip lagi low. Dengan last itu cikgu rasa 2 tahun lepas kot, lepas sebelum cikgu melahirkan, cikgu mengandung, zinc cikgu 10. HB low sangat, 10 tinggal. Sekarang ni belum lah, cikgu nak buat medical check up. Cikgu memang setiap tahun sebenarnya buat annual check up, sebab tahun lepas cikgu mengandung, melahirkan kan, so tak buat lah tahun lepasnya. Tahun 2020 ni cikgu kalau buat annual check up adalah hujung tahun, bulan 12, selalu bulan 12 lah. Okey, oleh kerana semasa cikgu mengandungkan anak yang last ni, cikgu sangkut HB low ni memang untuk 4 orang anak. And then yang second adalah untuk anak 4 ni, cikgu ada GDM, diabetes. Macam mana cikgu kenapa cikgu ada kesedaran menjaga pemakanan, bersenam dan makan F5 adalah bertitik tolak adalah kerana sebelum cikgu mengandung, cikgu buat annual check up pasal 2018 rasanya. 2018 tu hujung tahun ke? Hujung tahun lah. 2018. And then cikgu masa tu cikgu tahu HP cikgu low 10. And then cikgu nak sangkut dah dengan kencing manis. Masa tu cikgu tak mengandung lagi, belum tak tahu mengandung lagi. Buat tu nak dekat dengan JDM. Macam mana? Sebab cikgu minum air gula sebelum puasa, darah puasa ambil 4.8. okey, 4.8 darah puasa. And then after 2 hours lepas kita minum air gula tu, kita akan ambil darah lagi sekali. And then masa tu cikgu dapat bacaan 6.9, nak dekat 7. Kalau dah 7 ke atas tu dah ada kencing manis lah. Cikgu terkejut 6.9 dah nak ada kencing manis, sebab history family cikgu ada kencing manis, mak cikgu kencing manis kan. So kat situ cikgu takut. Masa tu umur cikgu baru berapa 3, nak masuk 35. Umur 35 dah boleh suspect nak menghampiri ke ada kencing manis tu. Cuba even kalau kita tahu. Sebab tu kita perlu annual check up ni untuk tahu kesihatan kita macam mana. Okey. Bila tahu macam tu yang cikgu rasa sedar, aku perlu jaga makan. Sebab tu cikgu kurangkan minum air manis. Cikgu minum air masak banyak-banyak. Kalau minum air manis pun kat luar, atau pergi mak mentua, pergi makan kawan yang keluarkan air manis, cikgu tak akan minta lah air masak. Rumah orang kan. Masa tu cikgu minum air manis. Okey. And then lepas tu cikgu, lepas 2-3 bulan lepas tu cikgu tahu cikgu mengandung. And then misi kat klinik tu, nurse kat situ, doktor keep tengok cikgu punya record. And then dia nampak annual check up cikgu tu nak dekat kepada GDM tu, kencing manis. Sebab tu cikgu dalam masa tu baru 12 minggu mengandung, 12 minggu 15 minggu tu terus minum air gula. Terus sangkut. Dah tahu dah masa tu dah sampai. Lepas tu minum air gula pula, memang kenalah. Kita dah bajet lah. Selalunya kalau orang mengandung dia minum air gula sekali je, macam umur 5 bulan ataupun 7 bulan kan, dah besar. Seksu baru 3 bulan macam tu, baru je pergi buat buku pink tu, minggu depan tu dah minum air gula. Confirm dah sangkut masa tu. And seksu on insulin, masa mengandung tu on insulin. So masa seksu rasa, ya Allah, on insulin. Orang kata kalau mengandung ada, confirm lepas mengandung pun akan sangkut dengan GDM tu. Cuba korang bayangkan, dalam mengandung tu kita dah stres dengan ada insulin, kena cocok insulinnya, dengan kontrol dietnya. And then kita boleh dah, mindset kita boleh dah fikir lah, lepas melahir ni ada ke kencing manis aku ni. Macam tu. Betapa takutnya kita dengan kesihatan kita. Kita tahu dah kesihatan kita lepas ni, ya Allah, akan lebih teruk. Sebab tu cikgu lepas bersalin tu, cikgu memang jaga makan. Ya Allah. Orang kata, kenapa nak cut semua yang Allah bagi untuk kita makan, tapi kita tak nak makan. Cikgu bukan tolak semua, cikgu kurangkan makan tu. Sebab tu
Sebab Cik Su tahu kalau Cik Su tak jaga makan lepas melahirkan, Cik Su akan confirm dapat kencing manis. Okey, so untuk mengelakkan benda tu, sebab kita kena ada kesedaran tau bila kita dah tua, siapa nak jaga kita kan. Macam tu, menyusahkan orang. Kena pergi hospital ulang-alik hospital setiap bulan. Kita tak nak keep going lah ada history macam tu. Okey, walaupun mak ayah kita macam tu, tapi kita kena ada kesedaran, kita tak nak jadi macam tu. Okey, kita boleh kontrol benda tu. Walaupun even Tuhan kata, ya, kau akan sakit macam ni, tapi kita kena usaha untuk mengelakkan benda tu. Okey, Allah dah ajar dah. Semua kena ambil dalam bentuk sederhana. Jangan makan banyak-banyak. Bukan tak boleh makan. Allah kata, ni tak boleh makan. Allah kata, yang tak boleh makan adalah benda yang haram. So, benda yang lain yang ada di dunia ni, kita boleh makan. Okey, kita kena tahu sumber dia macam mana. So, kita mungkinlah makan, tapi janganlah makan banyak-banyak. Okey, kita boleh buat diet. Banyak dah kita boleh buat. Diet clean, diet suku-suku separuh, semua boleh makan. Cik Su dalam diet clean pun, tapi kalau kita kat luar, kita tak boleh nak buat diet tu, kita tetap juga makan. Macam ni sila makanlah macam orang biasa makan tu, tapi gunakanlah diet suku-suku separuh, nasi sikit, sayur banyak dan juga protein, ayam ke ikan. Macam tu. Cik Su favourite adalah daging, tetap makan daging juga. Okey, jangan limit lah diet tu, jangan terlalu ikut diet sangat. Macam tu. Boleh ikut kesesuaian badan lah. Kalau mampu. Macam tu. Okey, kena jagalah macam tu. Saya jual-jual macam ni kan sebab benda yang macam tu lah. Kesihatan. Okey, so nak bagi korang semua sedar, kesihatan tu memang mahal. Sebab apa, bila kita sakit lagi banyak kita keluarkan duit. Daripada kita rasa suplemen, Allah bazirnya sebulan 400-500 nak beli suplemen. Tapi dengan 400-500 tu lah boleh mengurangkan pembelanjaan kita kalau kita sakit. Tiba-tiba kena bedah, tiba-tiba kena ni, lagi berapa puluh ribu kat situ habis kan. So, jagalah kesihatan daripada sekarang. Namanya macam life kan. Okey, itulah. Okey. Itulah salah sebab kenapa Cik Su jaga pemakanan semua. Okay, Cik Su ada Crotomax yang bagus untuk silau, untuk mata. Dan juga dia tinggi antioksidan. Okey, dia botol kecil je untuk sebulan. Dia bagus untuk antioksidan yang tinggi. Beta carotene. Beta carotene ni memang baguslah, antioksidan dia memang tinggi. Kalau kita tengok kajian keluar pun, memang orang akan saja untuk cari yang antioksidan tinggi adalah yang ada mengandungi bahan beta carotene. Okey. Tu untuk mata, untuk silau, rabun, untuk antioksidan, untuk menghalang radikal bebas dalam badan. Patut ambil antioksidan lah selain daripada Vivit dan juga Resvi. And then kita ada osteometrik. Okey, osteometrik ni bagus untuk ibu menyusu dan juga ibu hamil. Osteometrik ni kenapa saya cakap macam tu? Sebab untuk ibu hamil ni dia bagus untuk mengelakkan kekejangan otot lah. Maksudnya kita kalau ibu hamil, kalau dah trimester kedua, ketiga tu, dia akan kejang di betis-betis tu kan. Malam-malam tak boleh tidur. Tiba tertarik kejang tu kan. Okay, dia dengan osteometrik ni dia mengurangkan, sebab apa? Dia ada kalsium. Kita kejang selalu ni sebab kita kekurangan kalsium dalam badan lah. Untuk ibu hamil ni sangat bahayalah. Sebab apa? Kalau kita makan kalsium yang tak cukup, semua kalsium tu akan pergi kepada baby. Iaitu sebab tu efek dia kejang tu pergi kepada ibu. Sebab kalsium yang kita makan, yang kita ada dalam badan tu dah pergi kepada baby. Okay, so tu menunjukkan kita tak cukup lah ibu hamil yang mengambil kekejangan tu. So kenalah, wajiblah ambil osteometrik ni. Okay, dia kalsium, dia ada zinc, ada copper, dia ada magnesium, kalsium, paling banyak kalsium lah. Untuk bone ni pun contain kalsium, a bone building nutrient, untuk tumbuh besaran tulang-tulang kita. Kalau ibu hamil wajiblah ambil. Sebab apa? Untuk tumbuh besaran baby kita juga, tulang baby kita jadi kuat. Okey, untuk ibu pun kuat, baby dalam kandungan pun kuat. Dan juga kalau ibu-ibu hamil yang mengalami sembelit, confirm mesti ada yang sembelit. Selalunya kalau Cik Su trimester pertama pun dah sembelit, mesti ambil ubat. Mengandung tak boleh makan ubat julap tu kan. Kita mesti pakai, kalau Cik Su ambil yang external lah, ubat eksternal. Tapi kalau dah ada Shakli ni, kalau osteometrik ni, dia akan mengelakkan kita sembelit. Dia akan sembuhkan kita punya perkumuhan, sistem perkumuhan. Osteometrik. And then untuk ibu menyusu pula, ininya memekatkan dan juga membanyakkan susu ibu. Dia pairing dengan ESP. Okey, protein untuk
protein untuk mencukupkan nutrien dalam susu kita, susu ibu tu, dan juga osteometrik memekatkan, dan juga ada sumber kalsium yang cukup untuk anak kita. Maksud kalau kita menyusukan anak, kalsium apa nutrien yang ada dalam badan kita akan disalurkan kepada anak kita. Okey. So makanlah osteometrik ni memang bagus. Dan banyak sangat testimoni mengatakan susu ibu ni kalau makan osteometrik ni baguslah. Even saya pun menyusukan anak pun setahun 8 bulan, orang kata dah nak kering, tapi bila saya makan ASP ni walaupun tak banyak, tapi ianya tetap mengenyangkan anak Cik Su. Okey, dia tak merengek pun. Kata tak cukup ke apa. Dengan ni macam biasa je cukup kalau makan ASP. Okey. Apa lagi? Okey, last sekali Vitali. Okey, Vitali Iron Plus. Okey, ini kita panggil multivitamin di dalam Shaklee. Produk Shaklee multivitamin. Dia ada 28 essential nutrient untuk badan. 28 nutrien dalam badan diperlukan hanya dengan satu tablet. 2 biji Vitali ni satu hari dia mencukupkan 28 nutrien yang diperlukan dalam badan. Okey, kepada orang yang rasa banyaknya lah kena makan tu, kena bancun ni, lepas tu lepas ni kena makan ni pula, lepas tu kena makan tu pula, malas nak ambil pil yang banyak, just makan Vitali 2 biji sehari. Okey, dia akan cukupkan nutrien lah. Lepas tu kita keep lah dengan vitamin C ke, dengan vitamin-vitamin yang tak boleh diproduce dalam badan lah. Okey, omega, vitamin C dan juga Vitali. Okey, ni bagus. Dia kalau untuk kanak-kanak milkshake, dia samalah. Untuk dewasa Vitali. Okey, Vitali ni memang bagus sangat-sangat untuk badan, untuk kesihatan badan. Okey, kalau nak bagi suami ni kadang-kadang kita tahulah kan ada malasnya nak makan benda-benda macam ni, kalau kita tak ulukan kat dia. So kita nak suami kita pun sihat, belikanlah suami kita dengan Vitali. Okey, and then last sekali saya nak cakap macam ni. Kenapa saya suka sangat dengan produk Shaklee adalah sebab dengan satu company sahaja kita boleh beli untuk satu family sihat. Sebab apa? Tak perlu cari company lain untuk cari, oh ya dia ni untuk jamu mak je, untuk mak je sihat, untuk ayah kena beli tempat lain, untuk anak kena beli tempat lain, banyak-banyak tempat pula kena beli kan. Tapi dengan company Shaklee ni, untuk ibu ada, untuk ayah ada, untuk parent pun ada, untuk anak-anak ada, siapa lagi? Untuk family, satu family dalam satu company dah boleh dapat semua vitamin yang diperlukan. Okey. Sebab dan juga dengan bisnes Shaklee juga korang beli satu family punya vitamin untuk ibu, untuk kita, suami kita, untuk anak-anak, atau nak beli untuk ibu apa kita. Jalan kita tak jangka, dalam kita tak sedar kita beli produk tu, tiba-tiba kita boleh dapat bonus juga. Okey, tak ada lagi company yang lain beli produk boleh dapat bonus. Okey, so dengan vitamin, dengan Shaklee ni, beli produk kita sihat, kita pun boleh dapat cashback, cash bonus. Okay, banyak lagi bonus yang kita dapat. Yang paling utama sekali cash bonus lah. Kita boleh beli, tiba-tiba kita beli sampailah 150 UV, and then kita pun layak dapat bonus daripada Shaklee. Okay, sebab tu kalau kita jadi new member, kita akan minta sekali bank account, nama account dan juga bank account untuk ni lah, secara kebetulan mata apa tersedar kita boleh beli untuk family kita dalam masa 1 bulan, tiba-tiba layak dapat bonus. So bonus pun terus masuk dalam account kita. Senang tak? Makan-makan produk boleh dapat cash bonus, sihat pun dapat, duit pun dapat. So kat sini Cik Su nak wawarkan jugalah, Cik Su pun mencari teammate untuk buat bisnes Shaklee bersama-sama dengan Cik Su, dengan tim yang hebat yang sekarang ni, iaitu tim di bawah tim spektakular dengan juga tim Aura. So itu adalah 2 tim hebat yang mempunyai banyak strategi dalam bisnes dan mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman buat bisnes Shaklee, and then terbukti berjaya, success story dalam Shaklee dan juga tim Cik Su. So Cik Su ajak ramai-ramai yang nak buat bisnes dengan Cik Su, insya-Allah Cik Su akan guide. Sebab Cik Su pun baru juga dengan bisnes Shaklee ni, and then kita akan sama-sama berjaya dalam bisnes Shaklee ni. Okey, Cik Su ajak ramai-ramai lah
Kalau lagi ramai lagi bagus. Okey, lagi cepat lagi bagus sebab Cik Su tengah sekarang ni fight untuk September dah. Kita orang belum closing di Ogos lagi, dah buat plan strategi untuk September dah. Tengok tak betapa lajunya grup Cik Su. Macam tu. So Cik Su mewal-walkah, just WhatsApp je Cik Su di 0136298024. Okey, tengok WhatsApp Cik Su, and then insyaAllah tanya je lah apa masalah apa yang korang alami, ataupun nak buat business share lagi lah. Cik Su suggest dengan keadaan ekonomi sekarang kena buat backup plan. Jangan dengan satu business kita pekerjaan kita kerja dengan selesa dekat situ, sebab kita tak tahu masa depan macam mana. So better buat backup plan dengan buat business. Okey, even Cik Su pun dah ada business satu. Cik Su dulu sebelum ni business 2, and then business satu lagi yang trading Cik Su ni, Cik Su tak boleh teruskan sebab pintu sepadan tutup. Cik Su tak boleh nak ambil tak boleh nak ambil jumpa supplier untuk ambil bahan, ambil baju. So Cik Su start kat situ. Sebab tu Cik Su buat business shakely, cari juga second, walaupun yang second yang satu lagi business SOS suami buat pun dah memang orang cakap gaji pun dah besar, tapi keep juga buat backup plan. Okey, wajib ada 2. Itu untuk Cik Su, dan Cik Su suggest untuk korang juga yang dah bekerja ke, yang sekarang masih bekerja, and then yang suri rumah ke, nak tolong suami ke, ataupun untuk diri sendiri ke, nak tambah pendapatan keluarga ke, pun Cik Su suggest buat business shakely. Okey, buat business online ni mudah je, di mana-mana saja, dengan bantuan atau di-guide oleh apply business yang betul, company yang kukuh, insya-Allah boleh berjaya. Yang penting kena usaha. Okey, sampai sini je lah. Cik Su rasa Cik Su berhenti lama, saya rasa lebih daripada 30 minit kot. Ke tak 1 jam lah Cik Su cakap. Top up kan untuk seminggu tak online. Seminggu tak live. Online tapi tak live. Rindu sebenarnya nak buat live tahu. Cik Su suka buat live hari-hari sebenarnya. So hari ni ada Jumaat, Cik Su ambil lah sebelum Cik Su lepas Jumaat. Cik Su nak bawa family Cik Su pergi berlibur. Maksudnya Cik Su nak pergi mungkin jelly, pergi air terjun ataupun pergi pantai, untuk bawa sesukalah, bawa untuk mak ayah lah mari Kelantan kan. Nak pergi mall pun usia cuti sekolah ni tak bagus sebenarnya untuk, so kita cari tempat yang jauh daripada orang sikit. Okey, insya-Allah lah, moga-moga semuanya selamat, dan kita berdoa kepada Allah supaya COVID-19 ini kita menemui vaksinnya secepat mungkin. Okey, bulan 10 pun Cik Su kena hantar adik Cik Su balik sekolah, pergi Pulau Pinang. Itu pun mungkin postpone sebab COVID kat bahagian utara semakin menular kan. So tak tahulah. So Cik Su kena buat backup plan lah. Cik Su pun dah ajak adik-adik Cik Su, dah ajak adik-adik Cik Su buat business shakely sebagai pendapatan tambahan lah untuk keluarga. Boleh, jangan kata kita tak tahu, sebab semua orang tak tahu, tapi kita boleh belajar. Okey, so Cik Su stop sampai sini, and then kita jumpa lagi baby esok, untuk kita lebih detail lah untuk satu produk je. Okey, dan juga Cik Su lupa cakap untuk promosi Merdeka. Kalau tengok posting Cik Su ada promosi Merdeka untuk set kurus, untuk set kurus cantik, untuk bakar lemak, untuk sihat, semua ada. And then ada yang jenis beli banyak-banyak, maksudnya beli ESP 3 dapat free membership dan juga free postage. Okey, beli 2 botol Vivek dapat free membership. Kalau beli collagen 2 kotak dapat free membership. Untuk promosi Merdeka saja, last 31 Ogos 11:59 PM. Okey, sebelum masuk 1 September. So keep touching dengan Cik Su dengan WhatsApp di 03-629-8024. Jangan malu-malu, dengan segan-segan kita boleh bermula sekarang. Kenapa kita nak bermula esok? Sebenarnya kita boleh bermula sekarang. Okey, jangan tunggu esok. Sebab kalau kita tunggu esok sampai sudah esok je. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.